Dalam syarat sebentar tadi kita telah putuskan pertamanya tentang jawatan-jawatan jawatan utama yang kita putus untuk lantik, jawatan lantikan dan ini kita selaraskan dahulu jawatan lantikan ini di peringkat pusat, dan ketua-ketua Angkatan Muda Negeri akan kita umumkan kemudian, kerana kita ada perbincangan yang lebih lanjut dengan ahli-ahli Biro Politik Parti di peringkat pusat. Saya umumkan Naib Ketua AMK Malaysia, Saudara P. Saravanan daripada Pahang. P. Saravanan ada? Okey. Exco Saudara Nasrul Omar daripada Kedah, seorang peguam. Juga Saudara Saravanan, ini Saravanan lain bapa lain mak, orang lain daripada Selangor. Seorang Saudara Bok Manulan. Bok Manulan ini adalah orang asal daripada Pahang. Bok Manulan ya, di sebelah kanan saya. Dan Cik Ku Chin Chin daripada Sarawak, seorang wanita muda daripada Sarawak yang sekarang ini merupakan Ketua Cabang Keadilan Sarikit. Setiausaha Saudara Rizal Jamin di sebelah kiri saya. Penolong Setiausaha Saudara Saifullah Zulkifli daripada Selangor. Beliau juga merupakan pembantu dan pegawai khas kepada Pengurusan Ning Nazmi. Puan Zara Zahari dan Saudara Eric Lim Hon Chan. Bagi jawatan Bendahari Angkatan Muda dilantik Saudara Al-Faizal Amjad daripada Selangor juga, dan penolong Bendahari ialah Saudara Farhan Datuk Fauzi. Bagi jawatan penerangan, oleh kerana penerangan ini kita akan berikan tumpuan yang khusus Angkatan Muda dalam berikan penerangan dan maklumat kepada anggota-anggota parti dan juga pengundi-pengundi muda. Saya umumkan Saudara Lee Kai Lun, Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan. Timbalan ketua ada 3 orang. Pertama Saudara Zulkarnain Taib, saudara juga kenal beliau. Saudara Rozan Azen Mat Rasif, dan seorang Iban daripada Sarawak, iaitu Saudara Jaya, anak kepada Rambak. So ini 3 timbalan ketua penerangan yang kita akan fokuskan. Seterusnya bagi pengarah komunikasi, kita lantik bekas Presiden Anwar Ibrahim Club, Saudara Syukri, dan akan dibantu oleh Saudara Fazli Faizal. Bagi biro-biro yang lain, Biro Strategi dan Antarabangsa akan dipimpin oleh Saudara Farhash Wafa Salvador, bekas pimpinan pelajar daripada United Kingdom. Biro Guaman, seorang peguam muda, Cik Yunis Wong, wanita muda. Biro Pekerja Muda, Saudara Faizal daripada Hulu Selangor. Bagi Biro Felda akan dipimpin oleh Saudara Bin Birham dari Negeri Sembilan. Biro Pengguna Saudara Abdul Rahman Hakim. Biro Kerajaan Tempatan Saudara Zulfikar Ali Arifin. Biro Mahasiswa dan NGO Saudara Saifullah Zulkifli. Biro Kemasyarakatan dan Aduan Rakyat Saudara Sachin Nathan. Dan Komandan Skuad Angkatan Muda Saudara Khalid Asal. Ini adalah pimpinan-pimpinan yang sementara ini kita umumkan, dan saya yakin pihak sekretariat akan memberikan kepada rakan-rakan media satu salinan untuk kemudahan bagi tujuan laporan dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memutuskan tentang penglibatan Angkatan Muda Keadilan dalam pilihan raya kecil di Dun Tenang. Kita telah putuskan untuk membuka satu bilik gerakan khusus bagi memberikan tumpuan kepada pengundi-pengundi muda di kawasan 3 daerah mengundi,
iaitu di daerah mengundi Labis, daerah mengundi Ladang Bukit Datuk dan daerah mengundi Labis Utara. Ini merupakan fokus Angkatan Muda Keadilan, dan kita putuskan juga untuk menghantar petugas sepenuh masa seramai 100 orang sepanjang kempen bermula daripada 22 sehinggalah 30. Mereka akan berada di sana full time dan sepenuh masa, dan kita juga telah sewaktu proses ini, sebelum lagi penamaan calon, kita telah masuk ke kawasan-kawasan orang-orang asal, di mana kita telah berjaya menarik kelompok-kelompok muda daripada orang asal, dan akan dirasmikan nanti penubuhan rantingnya oleh Presiden Parti Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Dan penglibatan kita adalah penglibatan yang bersungguh-sungguh, dan kita akan pastikan membantu rakan kita PAS dan kelompok wanita muda akan bekerjasama sepenuhnya kerana kita dapat maklumat bahawa calon dan merupakan calon wanita. So ini fokus bagi kumpulan wanita muda di dalam Angkatan Muda Keadilan. Yang keduanya adalah isu berkaitan dengan kita teliti juga perbahasan atau perbincangan tentang buku interlock yang kita lihat semakin mendapat perhatian, dan beberapa rakan-rakan exco daripada masyarakat India telah memberikan beberapa pandangan, dan akhirnya kita telah buat satu keputusan, iaitu kita akan menghantar pimpinan-pimpinan delegasi Angkatan Muda untuk berbincang dan berdialog sendiri dengan sastrawan negara Pak Lah ataupun nama penuhnya Abdullah Hussein, dan kita harapkan dalam dialog itu nanti dengan beliau khusus tentang buku interlock ini mampu merungkai beberapa masalah dan pandangan. Saya tidak nyatakan dulu pandangan-pandangan ini kerana saya reserve nanti, tetapi yang penting keputusan kita ialah untuk berbincang dan mendengar pandangan beliau secara direct dan tidak dengar daripada orang ketiga ataupun orang keempat. So saya ingat ini lebih mempermudahkan lagi kita memahami apakah isu yang sebenarnya. Baik, perkara yang seterusnya ialah tentang debat. Saya telah memaklumkan kepada rakan-rakan media sebelum ini bahawa pada hari Rabu yang lepas kita telah menghantar satu surat rasmi kepada pejabat Pemuda UMNO Malaysia, dan kita telah memberitahu dan meminta Ketua Pemuda UMNO untuk menamakan tempat, cadangan dan waktu dalam konteks perdebatan ini. Dan sehingga hari ini saya ingin maklumkan kita tidak ada sebarang maklum balas daripada pejabat Pemuda UMNO, kecuali mungkin beberapa Twitter dan sebagainya. So kita harap itu, kita tidak anggap itu sebagai satu rasmi. Kita kemukakan surat rasmi dan kita mengharapkan satu jawapan rasmi. Dan debat yang kita khususkan itu tentunya adalah berkaitan dengan program 100 hari Pakatan Rakyat. Saya teliti juga pendirian parti melalui Ketua Penerangan Parti Dr. Mat Nur Mahanuti tentang cadangan parti untuk menghantar saudara Rafizi Ramli. Kita tidak punya masalah tentang perkara itu, tetapi kita kita berpegang kepada keputusan kita yang telah menghantar surat dari rasmi kepada Pemuda UMNO, dan kita mengharapkan jawapan yang segera kerana ini merupakan isu yang bukan melibatkan personal glory. Kita ingin nyatakan debat ini bukan hal yang berkaitan dengan personal glory, tetapi debat berkaitan dengan rakyat. So kepentingan rakyat. Kita telah kemukakan program 100 hari Pakatan Rakyat. Datuk Seri Najib katakan ini akan membankruptkan negara. We want to know the facts. So kita kemukakan bantahan atau kita kemukakan cadangan debat ini secara terus, dan kita mengharapkan jawapan yang positif dari pihak-pihak terlibat. Dan kita akan gunakan isu penerangan tentang program 100 hari Pakatan Rakyat ini secara menyeluruh dalam kempen-kempen Angkatan Muda di Tenang, di Pelana Kerja Tenang ini. Kita akan terbitkan leaflet dan kita akan edar, dan saya telah beritahu kepada pemimpin-pemimpin Angkatan Muda yang berceramah mengadakan kempen, we must explain, kita mesti jelaskan kepada pengundi-pengundi apakah janji kita dalam 100 hari kalau kita berikan kemenangan dalam periode akan datang. So ini 3 perkara penting yang ingin saya maklumkan kepada rakan-rakan media. Yang selebihnya saya serahkan kalau ada sebarang soalan. Kita tidak bercadang untuk menghantar sebarang surat yang lain. Kalau KJ tak jawab, saya anggap tidak ada mana-mana Pemuda UMNO yang berani untuk menyahut cabaran Angkatan Muda. Kerana perdebatan ini adalah isu yang serius tentang fakta. Kita berdebat ini untuk mencari kebenaran.
bukan berdebat untuk mendapat publicity ataupun gimmick politik. No. Dan kita kemukakan faktanya dan kita mengharapkan fakta balas daripada pemuda UMNO atau wakil-wakil pemuda UMNO. Mungkin kalau pemuda UMNO ingin gunakan pilihan raya kecil tenang, kita juga bersedia. Boleh sediakan pentas di tenang, we will go down and debate dan jelaskan kepada rakyat.